Cuba kamu tengok, adakah dia buat ibadat sunat, sembahyang sunat? Jika ada, sempurnakah solat-solat wajib tadi dengan solat-solat sunatnya? Ada ulama mengatakan hadis ini merujuk kepada sembahyang sunat rawatib. Apabila saja seorang itu sembahyang yang fardu, maka sembahyang fardu tadi mungkin ada kekurangan, maka katanya Allah pada malaikat, wahai malaikat, cuba tengok sembahyang sunat dia. Maka sunat itu dikatakan sunat rawatib. Jadi kalau orang yang sembahyang sebelum pada maghrib sembahyang sunat, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib dia pun sembahyang sunat, maka sebelum sembahyang sunat itu dipanggil qabliyah. Selepas daripada sembahyang sunat bawah, maknanya dipanggil ba'diyah. Maka qabliyah dan ba'diyah ini ia menampung sembahyang fardu kita. Jadi kalau kita maknanya sembahyang kita rasa tak sempurna, kurang sempurna, kurang kekhusyukan, eloklah kita tambah dengan sunat rawatib ba'diyah, ataupun qabliyah, dibuat dua-dua. Maka sembahyang sunat rawatib ini ada yang dipanggil muakkad, ada yang dipanggil ghairu muakkad. Muakkad sangat-sangat dikuatkan, Rasulullah tidak pernah tinggal. Seperti sembahyang sunat fajar sebelum subuh 2 rakaat. Yang Rasulullah mengatakan asyaddu ta'ahudan, sangat aku pegang betul perjanjian dengan Allah, sembahyang sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, dan juga 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Dihitungnya itu menjadi 12. Dan disebut dalam satu hadis, ma min 'abdin yusalli lillah kulla yaumin sinta raka'ata asyara banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang sembahyang setidaklah seorang hamba muslim itu yang sembahyang siang dan malamnya 12 rakaat. 12 rakaat tidak termasuk sembahyang fardu. Tidak termasuk sembahyang fardu, maka Allah membina baginya itu istana di dalam syurga. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa sinta raka'atai ghaira faraidin, maknanya selain daripada sembahyang fardu, yakni sembahyang sunat, maka Allah membinakan istana untuknya di dalam syurga. Jadi 12 rakaat itu sembahyang sunat rawatib. Ini dipanggil muakkad. Ada pun dikatakan ghairu muakkad itu, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Jadi kalau orang buat 4, bermakna dia buat muakkad dengan ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, maka ada ulama kata boleh juga dibuat dengan 2, tapi yang afdal dibuat dengan 4. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Maka ini tidak dikuatkan. Ghairu muakkad, kadang-kadang Rasulullah tinggal, kadang-kadang Rasulullah buat, tapi muakkad Rasulullah sentiasa melakukannya. Baik, dalam keadaan macam itu, apa kepentingan kita melakukan sembahyang sunat rawatib? Kepentingan kita buat sembahyang sunat rawatib, yang pertama, dia ini menampung kewajipan solat kita, solat wajib, menampung solat wajib yang tidak sempurna apabila kita melakukan sunat rawatib. Yang kedua, dia ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tak sempurna, tapi adalah rawatib tadi menyebabkan Allah boleh membawa kepada keampunan dia. Dan orang yang sembahyang sunat rawatib juga akan diberi istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sempurnakan, jika ada, sempurnakanlah solat-solat wajib tadi. Maka solat wajib itu tidak sempurna dengan sembahyang sunat rawatib, dengan solat-solat sunnahnya. Kemudian amalan-amalan lain dihisab seperti itu, yakni selepas daripada sembahyang sudah disempurna,
maka akan dihisaplah amalan lain. Maka kalau sembahyang itu sempurna, maka dikira sembahyang amal-amal yang lain. Tapi kalau sembahyang sudah tidak sempurna, maka amal-amal yang lain itu membawa kepada tidak memberi kebaikan. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-salat. Awal-awal yang Allah Taala hitung dekat akhirat nanti adalah sembahyang. Maknanya idza salahat sairul amal. Maknanya kalaulah baik terus amalan yang lain. Kalau rosak lagi amalan yang lain. Maka At-Tayalis dan juga At-Tabarani serta Abdiyah di dalam Al-Mukhtarah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepada aku dari sisi Allah Ta'ala. Ia berkata, Ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla berkata, aku telah mewajibkan kepada umatmu sembahyang 5 waktu. Barang siapa yang menyempurnakannya dengan wuduk, sempurnakan sembahyang dengan sempurnanya wuduk, waktu-waktunya dilakukan di awal waktu. Sempurna wuduk yakni dia mengambil wuduk tadi dengan didatangkan segala yang sunat-sunat semuanya dan melebihi daripada anggota wuduk. Kemudian mengambil dalam keadaan tidak membazirkan air. Dalam waktu yang sama sentiasa hatinya khusyuk ketika mana mengambil wuduk. Waktu-waktu juga menyempurnakan waktu yakni sembahyang di awal waktu. Ayul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amal yang afdal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sembahyang di awal waktu. 3 riwayat. As-salatu fi awwali waqtiha, as-salatu ala mawaqitiha. Satu lagi, as-salatu li waqtiha. Maksudnya sembahyanglah di awal waktu. Kemudian menyempurnakan rakaat dan juga sujudnya, yakni disempurnakan rakaat sujud tadi dalam keadaan tamakninah. Maka aku menjanjikan, kata Allah, kepadanya syurga. Akan tetapi sesiapa yang menemui aku, yakni menemui Allah setelah ia tidak menyempurnakannya, maka tidak ada janjiku baginya. Tidak ada janji Allah nak bagi syurga kepada orang yang tidak menyempurnakan sembahyang. Tidak ada janji aku padanya, kata Allah. Aku tak ada janji pun yang mengatakan orang yang tak sempurna aku masukkan syurga. Tidak. Tapi Allah janji siapa yang sembahyang sempurna dimasukkan dalam syurga. Maka itu bagi Allah. Kata Allah, jika aku mahu aku azabkannya, aku menyiksanya. Dan jika aku mahu aku memberi rahmat. Jadi aku mengazab menyiksanya atau aku memberinya rahmat. Insya'a ghafara, insya'a azaba. Kalau Allah kehendaki Allah ampunkan, kalau Allah kehendaki Allah azab. Itu terserah kepada Allah Ta'ala bagi orang yang sembahyang tidak sempurna. Jadi sembahyang ini boleh dikenalikah sembahyang itu diterima atau tidak diterima? Maka ada mengatakan bahawa ia duduk pada ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalaulah sembahyang itu benar-benar sembahyang itu memberi kesan kepada dia, maka sungguh sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kerana sembahyang dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Kerana dia sembahyang dia cepat beristighfar kalau dia buat salah. Kerana dia sembahyang dia tidak buat menzalimi terhadap hak orang lain. Maka sembahyang ini dapat dikesan dengan cara macam mana? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka tercegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, tercegah daripada segala anggota dia. Maka lidahnya tidak mengatakan buruk, mata dijaga, telinga gitu juga tidak mendengar, tidak suka mendengar benda-benda yang mendatangkan dosa, begitu juga tangan, kaki, kemaluan hati dan sebagainya. Baik, lalu dikatakan bahawa
Ad-Dailami berkata, solat sembahyang itu menghitamkan wajah syaitan. Kalau kita sembahyang, wajah syaitan jadi hitam. Kalau kita tinggal sembahyang, kita jadi hitam ke akhirat. Kerana apa? Orang yang tidak sembahyang dibangkitkan negeri akhirat, dibangkit dalam keadaan khinzir hitam. Itu tidak sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang, maka kita menghitamkan wajah syaitan. Maka syaitan akan hitam wajahnya. Kita akan bercahaya. Orang yang sembahyang, wajahnya bercahaya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Maka ada kesan-kesan, ada tanda-tanda pada wajah mereka, kesan daripada sujud. Maka bila mana dia sembahyang, dia hitamkan wajah syaitan. Sedekah meremukkan punggungnya, yakni belakangnya, menghancurkan belakang syaitan dengan sedekah. Sebab itu syaitan cukup marah orang sedekah. Dia akan buat sedaya upaya biar orang rasa sayang dengan harta. Dia akan buat sedaya upaya sampai orang tadi rasa berat, harta berat dia, sampai nak bayar zakat pun berat. Begitu, hak wajib pun jadi berat. Maka kerana apa syaitan suka ikut marah? Kerana bila kita sedekah, kita infak, menghancurkan belakang dia. Dan kita pun sesiapa yang saling mencintai kerana Allah, suka seseorang kerana Allah Ta'ala, dan mencintai ilmu, juga menghancurkan belakangnya. Apabila kamu melakukan hal ini, maka syaitan pun akan menjauhkan daripada kamu, seperti matahari daripada tempat terbenamnya. Jauh matahari dengan tempat terbenamnya, tempat matahari terbit dengan tempat matahari terbenam. Itu gambaran jauh syaitan melarikan diri. Maka begitu. Ada orang yang ditakuti syaitan, ada. Seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab lalu di lorong itu, maka syaitan akan lalu di lorong yang lain, tidak akan ikut lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka begitu, setiap kali orang amal soleh, ia menghinakan syaitan. Menghinakan syaitan, menghinakan iblis, itu disukai oleh Allah dan Rasul. Kerana inna syaitana aduun, sesungguhnya syaitan itu musuh Allah Ta'ala. Fattabi'uhu aduwa, kamu juga kena jadikan syaitan itu musuh. Maka dikatakan bahawa Az-Zahabi meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hamba itu menegakkan salat pada waktunya, jika hamba itu sembahyang pada waktunya, salat itu naik ke langit. Salat akan naik ke langit dalam keadaan bercahaya, memiliki cahaya. Cahaya salat itu sampai ke arasy Allah Ta'ala. Maka sembahyang itu yang dilakukan dengan elok, naik bercahaya, maka salat itu yang bercahaya itu minta ampun dengan Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Apabila seorang itu sembahyang dalam keadaan sembahyangnya sempurna sampai kepada hari kiamat, lalulah ia berkata kepadanya, katanya salat tadi, semoga Allah memelihara anda. Kata sembahyang tadi, semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara aku, sebagaimana anda memelihara saya. Kata sembahyang itu kepada orang yang mengerjakan sembahyang tadi. Akan tetapi, jika hamba Allah Ta'ala itu mengerjakan salat di luar waktu, lewat waktu, ataupun di luar waktu, ataupun dalam keadaan tidak sempurna, maka sembahyang itu naik ke langit juga, tetapi dalam keadaan kegelapan. Dalam kegelapan sampai ke langit. Bila sampai ke langit, maka sembahyang itu dilipat. Lipat bagaimana lipat? Macam lipat pakaian. Lalu disimpankan sembahyang itu, lalu dipukulkan ke wajah
orang yang sembahyang tidak sempurna selepas dia wafat nanti, wal-iyazubillah. Sebab itu tuan guru saya dulu masa belajar di pondok, beliau cerita masa kecil-kecil belum balik, ayahnya sudah hantar ke pondok. Maka sebelum balik itu dia sudah jaga sembahyang, kerana di pondok tuan guru dia jaga sembahyang. Maka fikir-fikir dia sebelum balik tak pernah tinggal sembahyang, sampai kepada dia dewasa lagi-lagi tak pernah tinggal sembahyang. Tapi katanya dia tetap qada juga sembahyang. Dia qada sembahyang bertahun-tahun, dia qada sembahyang. Kerana apa? Dia kata dia takut sembahyang dia hak dulu-dulu ada, Allah Taala tak terima. Takut-takut begitu, harap-harap dengan sembahyang yang dia qada ini dia diganti dengan sembahyang dia hak dulu maknanya. Jadi nak bagi tahu bahawa sembahyang ini satu amalan yang begitu penting, dan amalan inilah yang menentukan orang itu soleh ataupun tidak soleh di sisi Allah. Walaupun orang itu mungkin dia infak banyak contohnya, tapi tengok pada sembahyang. Kalau sembahyang dia baik, soleh dia di sisi Allah. Kalau tidaklah ia. Maknanya, jadi dalam bab sembahyang ini mazhab kita Asy-Syafi'i menyuruh kepada kita kalau tinggal sembahyang wajib diqadakan. Seandainya ada tinggal sembahyang dulu masa umur belasan tahun ada tinggal sembahyang, sekarang baru sedar wajib qada. Kerana apa? Kerana itu hutang kita dengan Allah, hutang Allah lebih utama lagi. Lalu dikatakan bahawa di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara sembahyang, jaga sembahyang dengan awal waktu, sembahyang berjemaah, kemudian diikuti dengan sembahyang sunat, maka Allah Ta'ala akan muliakan dia itu dengan 5 perkara kalau dia jaga sembahyang. Kalau dia jaga sembahyang, kena 5 perkara Allah Ta'ala muliakan dia, jaga dia, ataupun Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada dia. Yang pertama, Allah hilangkan darinya kesempitan hidup. Jaga sembahyang. Kalau kadang-kadang rezeki sempit ataupun hidup jadi payah, hati tidak tenang, jadi perlunya apa? Perlunya jaga sembahyang, baiki sembahyang. Kerana sesungguhnya sembahyang yang dikatakan kurang sempurna ini membawa kepada kesempitan hidup. Maka katanya, siapa yang jaga sembahyang Allah muliakan, maka dihilangkan daripada kesempitan hidupnya. Dulu ada satu orang hamba Allah, maknanya dia hidup susah saja. Maka kita kata jaga sembahyang, suruh jaga sembahyang, dengar kuliah agama, jaga sembahyang. Maka dia pun mula pergi ke masjid, dengar kuliah ilmu. Lepas tu saya bagi tahu dia, kalau nak murah rezeki, sembahyang sunat duha, murah rezeki. Selang beberapa lama dia kata jaga dia sembahyang, tak berubah-ubah pun. Tak berubah-ubah pun. Akhirnya dia banding, dia kata ada orang tak sembahyang, molek-molek ada kaya. Dia kata begitu. Saya bagi tahu dia, buat apa kita ambil rezeki Allah, Allah murka kita. Maknanya baik Allah beri sikit, tapi Allah kasih kita, itu lebih baik. Maka dikatakan bahawa memang pembuka rezeki, maknanya kelepasan kesempitan itu dan antaranya dengan menjaga sembahyang. Maka yang pertama, apa dia? Dihilangkan daripada kesempitan hidup. Sehingga saya jumpa satu orang, dia kata, orang ini alim jugalah, dia kata kebahagiaan orang di atas di negeri akhirat juga ada juga kadang-kadang bergantung dengan kebahagiaan dia datang ke dunia. Jadi bahagia macam mana? Bahagia yang dia masukkan bukan bahagia zahir, bahagia hatinya duduk dengan Allah. Kerana kebahagiaan yang sebenar adalah kebahagiaan dengan jalan mendekatkan diri pada Allah.
Tetapi kalaulah hatinya sempit, hatinya sempit, maka dibimbangi selepas pada mati sempit juga kehidupan dia. Wal iyasubillah. Maka jaga sembahyang ini. Yang kedua, Allah Ta'ala hilangkan seksa kubur. Allah selamatkan ia daripada seksa kubur. Maka dengan pergi ke masjid, ulang-alik pergi ke masjid itu, nanti nak wafat, nanti lepas wafat akan ditunjukkan amalan. Maka amalan-amalan ini yang menyelamatkan kita daripada azab kubur dengan jalan berusaha pergi mari pergi masjid. Ada satu orang sahabat, saya lupa dah nama dia, satu orang sahabat, Sauban. Satu orang sahabat nama Sauban. Rasulullah sayang kepada dia, sehingga Rasulullah mengatakan, anta man ahbabta fil jannah, kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasih dalam syurga. Jadi yang paling kamu kasih siapa? Rasulullah. Kamu akan bersama dengan Rasulullah. Jadi Sauban ini dia kasih sungguh Rasulullah. Rasulullah pun kasih dia. Rasulullah nak semayang, Rasulullah pastikan dia ada. Kadang-kadang Rasulullah tanya, aina Sauban? Ada ya Rasulullah? Baru Rasulullah kata takbir. Begitu Rasulullah kasih pada dia. Kadang-kadang Rasulullah tengok, oh ada. Tiap kali Rasulullah maknanya musim belakang tengok sahabat, Rasulullah pastikan. Bila tak nampak aja, terus Rasulullah tanya, aina Sauban? Mana Sauban? Lalulah dikatakan bahawa satu hari nak sembahyang subuh, maka ditunggu Sauban tidak ada. Biasa Sauban memang ada subuhnya. Sampai hari itu Rasulullah tak angkat takbir, tunggu Sauban. Akhirnya Rasulullah sembahyang takut lewat. Takut lewat. Tak biasa angkat dah takbir, tapi tak angkat takbir, tunggu Sauban. Tanya, siapa tahu tentang Sauban? Tak tahu ya Rasulullah, tak tahu. Tunggu lagi. Akhirnya takut lewat sangat, Rasulullah pun sembahyang. Habis sembahyang Rasulullah tanya sahabat, tak ada orang tahu. Begitu kita pergi rumah dia. Begitu Rasulullah. Sayang dia pergi rumah dia. Pergi rumah, rupa-rupanya Sauban wafat. Pagi itu juga wafat. Maknanya Sauban baru lepas meninggal. Bila pergi rumah dia, isteri dia bagi tahu Sauban baru saja meninggal. Tetapi Sauban ini masa dia nak wafat, dia ada sebut 3 kalimah, tapi saya tak faham apa kalimah maksud dia. Ada 3 perkataan dia. Apa dia? Yang pertama dia kata, ya Allah, kenapa jauh, alangkah baiknya sedikit. Maknanya. Yang kedua, kenapa lambat, alangkah baiknya awal. Alangkah baiknya awal. Kenapa jauh, alangkah baiknya dekat. Kenapa lewat, alangkah baiknya awal. Kenapa sedikit, alangkah baiknya banyak. 3 perkara ini isterinya tak faham. Bila mendengar begini, Rasulullah gembira. Maka isterinya bertanya, apa maksud dia? Maksud dia, ketika mana Sauban nak wafat, Allah Ta'ala tunjuk pahala Sauban. Bila Allah Ta'ala tunjuk pahala Sauban ni orang yang rumah dia jauh juga. Jadi setiap langkah dapat pahala. Ini pahala kamu langkah kaki sampai ke masjid ni. Allah, kalau tahu gitu, apa rumah aku dekat, molek jauh. Maknanya molek jauh, semakin banyak pahala. Dan Sauban ini ditunjuk lagi pahala. Ini sembahyang awal waktu. Oh, alangkah baiknya, kenapa aku ni lewat, alangkah baiknya kalau cepat. Ini bahagian kamu infak. Bila diberi bahagian infak, dia pun kata alangkah baiknya banyak, kenapa aku sikit infak. Begitu. Maka ditunjuk amalan-amalan ketika mana nak wafat. Maka untunglah sesiapa yang beramal dengan amal soleh semasa hidup di atas muka dunia. Maka dikatakan lagi bahawa yang kedua, diselamatkan daripada azab kubur. Yang ketiga, Allah memberikan kepadanya kitab amalan dia. Kitab amalannya itu dengan tangan kanan. Maknanya, jadi dengan tangan kanan ni apa dia dapat? Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira.
Sesiapa yang diberi surat amalan belah kanan, Allah akan hisap dia dengan hisapan yang mudah. Hisap yang senang. Maknanya bila dapat surat amalan di sebelah kanan. Maka yang ketiga diberi surat amalan di sebelah kanan, dan yang keempat diperjalankan di atas siratal mustaqim seperti kilat. Maka mudah jalan dekat siratal mustaqim seperti kilat. Dan yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Maka jalan kita nak masuk syurga tanpa hisab, kena jaga solat. Moga-moga kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Kerana setengah ulama mengatakan bahawa orang yang kena hisab walaupun lepas terasa azab. Walaupun lepas, orang yang tak pernah guna duit ia kepada perkara haram, dia tak pernah judi, tak pernah minum arak, tak pernah kepada zina, tidak pernah, duit dia memang guna benda yang baik saja, tapi dihisap rasa azab juga. Maknanya jadi mohon pada Allah agar kita ini masuk syurga tanpa hisab. Kerana apa? Kerana hisab Allah itu halus, payah. Lalu dikatakan bahawa yang kelima boleh masuk syurga tanpa hisab. Akan tetapi bagi orang yang meremehkan sembahyang, Allah menyeksanya dengan 15 jenis seksaan. 15 jenis seksaan, 5 jenis diberi di dunia. 5 di dunia, boleh tengok atas level ke dunia, 5 ni dapat tak dapat. Kalau dapat bahaya, kena baiki sembahyang. Kemudian 5 di dunia, 3 ketika nak mati. 3 ketika nak mati jadi 8. 3 ketika mana dalam kubur jadi 11. Dan dikatakan 3 jenis dalam kubur, dan 3 lagi ketika dikeluarkan daripada kubur. Jadi 14. Mana tak cukup usaha ni? Baik, kita tengok. Maka balasan yang diberi di dunia tadi, yang pertama dicabut keberkatan. Dicabut keberkatan pada umur. Apa maksud dicabut pada umur? Umur yang Allah beri kepada dia tidak digunakan kepada kebaikan. Umur panjang, tapi bila cek, Allah tak ada amal-amal soleh, masjid tak pergi, kuliah ilmu tak pergi, Quran tak baca, zikir tak ada, selawat pun tidak ada. Maknanya tengok sahabat pula, sahabat dengan ulama tak ada, sahabat dengan orang soleh tidak ada. Maka umur yang Allah beri itu tidak ada keberkatan, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Maka yang pertama dicabut keberkatan daripada umurnya. Yang kedua dihapus tanda orang-orang soleh pada wajahnya. Pada wajahnya tidak terdapat tanda-tanda soleh. Jadi orang-orang yang tertentu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi nampak ini orang-orang soleh. Kadang kita tengok orang soleh ni, tengok wajah dia pun dah tenang, itu tanda soleh. Tanda soleh. Jadi tanda orang soleh. Sebab tu kalau kita berdampingan dengan para ulama, orang solehin, tengok wajah dia tenang saja hati, itu tandanya. Sehingga Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, bagiku sembahyang melihat wajah orang soleh itu lebih aku suka daripada sembahyang 100 rakaat. Jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawa orang-orang soleh ini kadang-kadang terlihat terkesan pada wajahnya. Dan wajah dia tadi kesan ada nur itu kesan daripada apa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda itu ada pada wajah mereka kesan daripada sujud. Yakni kesan daripada dia sembahyang. Baik. Kemudian setiap perbuatan baiknya, orang yang tidak jaga sembahyang, setiap perbuatan baik tidak diberi pahala oleh Allah. Walaupun dia infak, banyak harta dia keluarkan, tapi tak sembahyang contohnya, maka dia infak saja-saja. Begitu juga orang puasa, kadang-kadang dia puasa tak sembahyang, maknanya begitu. Begitu. Jadi maknanya
kebaikan-kebaikan yang dibuat itu tidak diberi pahala. Kerana apa? Kerana meremehkan sembahyang. Dan yang ketiga tidak diangkat doanya ke langit. Sudah berdoa tidak diangkat, tidak memberi kesan doa nak murah rezeki, tapi begitulah keadaan dia. Tidak diangkat ke langit dan tidak memperolehi bahagian daripada doa orang-orang soleh. Orang-orang soleh dia doa, berilah kebaikan mukminin mukminat. Wali Allah berdoa, Allahumma warham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatlah umat Sayyidina Muhammad. Allah rahmatkan dengan berkat doa wali Allah Ta'ala, tapi dia tak dapat. Siapa? Orang yang meremehkan solat. Tak tahulah kita ni masuk tak doa orang soleh. Kita ni dah lah tak soleh. Takut doa orang soleh ni kita dapat ke tak? Maka nak dapat doa orang soleh, setelah kita sedar kita bukan orang soleh, maka jalannya dengan menjaga sembahyang. Jaga sembahyang. Dan dikatakan bahawa dan yang diberi ketika nak mati adalah kematian dalam kehinaan, wal-iyasubillah. Maknanya mati dalam hina. Jangan mati dalam keadaan minum arak, jangan mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan berjudi, tengah judi, kalah judi, sesak nafas mati. Itu yang dibimbangi. Bimbang. Jadi kita bimbang ni, kita tak boleh tengok orang, kita tak tahu kedudukan kita. Hanya kita mohon pada Allah biar kita wafat dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, mati dalam kelaparan. Lapar yang sangat lapar. Lapar yang sangat lapar. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga, mati dalam kehausan. Haus macam mana? Haus dikatakan kalau seluruh air laut di dunia ini diminum, tidak akan hilang dahaga. Boleh bayang terlalu dahaga, dia akan membayangkan ketika sakaratul maut, membayangkan kalau boleh minum air laut 7 lautan, semua air laut, tak hilang dahaga. Kalau kita berpuasa, habis kuat kita kata, kalau dahaga kaki buka puasa nak minum 2-3 gelas. Kita tak akan kata nak minum 2-3 tepayang. Kita tahu memang 2-3 gelas dah habis dahaga. Tetapi ketika nak mati itu, dia akan rasa dahaga bersangatan. Dalam kitab ini dahulu, masa mungkin awal tahun dulu, tak ingat lah, dalam kitab ini ada yang menyatakan awal-awal dulu, Imam Ghazali sebut dalam kitab ini juga. Dia kata apa? Orang yang banyak ucapan la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan tidak dahaga. Dia mati dalam keadaan tidak dahaga. Jadi para jemaah banyakkan ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana orang yang banyak ucap la ilaha illallah, ketika orang lain wafat dalam keadaan dahaga, dia wafat dalam keadaan tidak dahaga. Kerana apa? Dia diminum air kalimah tauhid ini. Baik, kita tengok. Kemudian dikatakan lagi, dan yang diberikan di dalam kubur itu, seksa dalam kubur, yakni disempitkan kuburnya hingga patah tulang-tulang rusuknya. Maknanya dihimpit akan kubur. Dihimpit kubur, kemudian sudahlah dihimpit dalam kubur, dinyalakan api dalam kubur tadi. Dinyalakan api dalam kubur hingga ia berguling-guling di atas bara api. Berguling-guling atas bara api siang dan malam di alam barzakh sana. Maknanya apa? Kalau si duduk atas muka dunia, dia ada siang malam sebab ada matahari, ada bulan. Tapi di dalam alam barzakh, dia dah sama ada duduk dalam gelap atau duduk dalam cahaya. Dua gitu ke? Kalau atas muka dunia, dia ada matahari, dia ada bulan. Masa matahari cerah lah, masa datang bulan gelap lah sebab di malam. Kalau cerah pun cerah bulan gitu saja. Tapi di dalam alam barzakh, dia ada nur, dia ada zulmat. Sebab itu ibadat ini dipanggil nur belaka. As-salatu nurun, al-Quranu nurun, at-tasbihu nurun. Semua cahaya-cahaya yang kita buat ibadat, ia merupakan cahaya di dalam kubur. Semakin banyak ibadat, banyak cahaya dalam kubur.
kurang ibadat, gelaplah kita. Maknanya. Jadi kita buat amal ibadat, kita berzikir, kita baca Quran maknanya jadi kegelapan dalam kubur tu sama ada Quran itu benar-benar beri cahaya ataupun Quran itu ada tiket tak padangnya cahaya, gelap lebih lagi. Wal iyazubillah. Baik, serta dikerumuni oleh ular. Orang yang meninggalkan sembahyang, di antaranya didatangi ular. Ular itu bernama Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra yang matanya daripada api. Mata daripada api, kukunya daripada besi, dan juga panjangnya sepanjang jarak perjalanan satu hari. Satu hari ni wallahu alam, kalau satu hari dunia 24 jam, kalau satu hari alam barzah tak sama dengan satu hari dunia. Kalau satu hari alam akhirat pun lagi tak sama. Wallahu alam. Nak menggambarkan bahawa dia punya panjang ular Syuja'ul Aqra ni, perjalanan satu hari boleh kita kata sangat panjang, menyeksa kepada ahli-ahli kubur. Wal iyazubillah. Kita mohon pada Allah agar kita diselamatkan daripada azab di dalam kubur. Ada ulama kata nak selamat azab, baca tabarakallazi surah Al-Mulk. Maknanya ada mengatakan dengan banyak kalimah la ilaha illallah, ada mengatakan dengan memperbanyakkan istighfar, ada kata dengan memperbanyakkan selawat Nabi. Apa-apa pun amalan-amalan perlu kita ada, sama ada surah ke, daripada sudut Quran ke, ataupun zikir ke, perlu ada untuk membawa keselamatan kita dekat negeri akhirat kelak. Maka dia akan berkata kepada si mati tadi, mayat tadi, akulah Syuja'ul Aqra, akulah ular. Maknanya bernama Syuja'ul Aqra. Suaranya itu seperti peti. Suara Syuja'ul Aqra seperti peti yang menggelegar, dan ia berkata, kata ular tadi, Tuhanku menyuruhku untuk memukul kamu kerana mensia-siakan solat. Ada dua kisah. Kisah pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada satu orang wafat lalu nak diuruskan jenazah. Ketika mana jenazah itu masuk dalam kubur, nak dimasukkan dalam liang, tiba-tiba di dalam liang kubur tadi ada ular-ular yang besar. Maka orang pun terkejut, sedangkan jenazah ini tak tahu nak buat macam mana. Lalulah dalam keadaan macam itu, akhirnya orang ambil keputusan, kita pakat bunuh ular dalam ni. Lalu orang pun ambil apa-apa untuk bunuh ular tadi dengan izin Allah. Maka ular itu berkata-kata, kenapa kamu mahu bunuh kami? Maknanya, lalu orang yang ramai-ramai berkata, kerana engkau menghalang kami untuk mengkebumikan jenazah ini. Lalulah kata ular tadi, tidak aku datang ke sini kecuali perintah Allah. Lalu ditanya, atas sebab apa Allah perintah kamu datang ke sini? Lalu dia mengatakan bahawa kerana orang ini orang yang meremehkan solat. Orang ini orang yang meremehkan solat, lalu diberikan mayat ini kepada ular tadi, dan dikebumikan, serah kepada Allah Ta'ala. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada daripada guru saya, ketika saya belajar dulu, guru saya ada cerita di zaman Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mana dia menggali kubur, gali lubang nak gali kubur, tengok ada ular. Lalulah orang penggali kubur khabar kepada orang ramai, ada ular, tak boleh nak gali ni. Maka mereka pun kata, oh, boleh jadi kamu gali kubur kena molek sarang ular. Kena molek kan ular. Tak apalah, ambil kawasan lain. Maka dia pun gali sampai satu dekat, ada lagi ular yang sama juga, bumi lagi. Jadi sampai mengadu pada orang. Jadi dah buat kali kedua ni, boleh jadi kebetulan juga. Cuba kamu gali kat lain pula. Gali kat lain, ada juga.
Barulah ketika itu orang tertanya-tanya. Lalu bertemu dengan Sayyidina Abu Hurairah. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah itu, kalau mu gali semua kawasan ni, kamu akan jumpa ulur yang sama je. Ulur yang sama saja. Maknanya ini balasan pada orang ini. Akhirnya dikatakan bahawa diberitahu bahawa orang ini adalah orang yang mengekalkan dosa besar. Antara dosa besar adalah tarikus solah, meninggalkan sembahyang. Waliyazbillah. Maknanya kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dan kita mohon pada Allah agar Allah memperbaiki sembahyang kita. Baik. Lalu dikatakan bahawa kata ular tadi, Tuhanku menyuruh aku untuk memukulmu, kemudian kerana mensia-siakan solat subuh sampai terbit matahari, kerana kamu tak sembahyang subuh sampai ke zuhur. Kamu subuh sampai ke zuhur. Kemudian Allah Ta'ala perintah aku pukul kamu kerana kamu meninggalkan ataupun mensia-siakan sembahyang zuhur hingga pada asar. Dan aku memukulmu kerana mensia-siakan salat asar hingga tiba maghrib. Dan aku memukulmu kerana mensia-siakan salat maghrib hingga sampai waktu isyak. Dan aku memukulmu kerana mensia-siakan salat isyak sampai subuh. Begitulah maknanya dipukul oleh Syuja' ul-Aqra' bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan bagaimana kalau kita ada qada dulu masa zaman remaja dahulu, kita ikut dang saja, mayang pun kita tinggal banyak, maka kena qadakan. Kena qada, pastikan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tidak ada hutang tentang sembahyang. Hutang tentang sembahyang. Baik. Maka setiap kali ia memukul dengan satu pukulan, ia terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan terus menerus diseksa hingga hari kiamat. Sementara seksaan yang diberikan ketika dikeluarkan daripada kubur adalah di tempat perhentian hari kiamat dengan kerasnya penghisaban, kemukaan Allah Ta'ala dan masuk neraka. Jadi di dalam kubur kena azab, dipukul, dan setiap sekali pukul 70 hasta masuk dalam, maknanya tenggelam 70 hasta. 70 hasta tenggelam atau dalam bumi dan tanah, wallahu alam. Sebab kalau ikut jasad dah hancur, duduk di alam yang lain. Alam itu dipanggil alam barzah. Alam barzah kita tak tahu, kecuali orang yang wafat saja mengetahui alam barzah. Hanya disebut dalam kitab-kitab kisah, cerita-cerita alam barzah. Katanya Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, satu ketika saya dengan beliau di Yaman, dia baca kitab, dia pun beritahu. Dia kata orang-orang yang soleh, dia duduk di alam barzah, dia berjalan saja. Dia boleh berjalan, dia bertemu roh orang soleh, macam kita duduk sama-sama kita ni lah. Tapi kita atas muka dunia, dia duduk di alam dia, tapi alam dia cara macam mana wallahu alam lah. Kalau alam kita ada gunung ganang, bukit bukau dan sebagainya, nak berjalan pakai kenderaan, dia berjalan-jalan, maknanya di alam dia ada gunung ganang, bukit bukau, wallahu alam. Hanya biasa disebut taman-taman yang indah, begitu saja. Maknanya lalu kecuali illa mu'azzibun, kecuali orang yang diazab. Orang yang diazab duduk dalam keadaan diazab. Lalu saya bertanya kepada Habib itu, saya tanya, Habib, kalaulah orang yang hidup itu, orang yang hidup dia baca Quran, dia zikir ataupun dia amalan, sampaikan kepada si mati. Lalu kata Habib tadi, yukhaffif azabau, maka akan diringankan azab dia. Kita baca Quran, hantar ke dia. Kita baca zikir, hantar ke dia, diringankan azab dia. Saya tanya lagi, kalaulah ada anak ataupun ada orang tu sentiasa hantar sama kepada si mati, dia kata akan diringan. Kalau selalu hantar, lama-lama diangkat azab. Kalau kita
ayah kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, kita hantar sama pahala dia. Seandainya dia azab, nanti akan diangkat azab. Kalau dia tidak diazab, ditambah nikmat. Dia sudah dapat nikmat, kita hantar lagi, ditambahkan nikmat lagi. Tapi kalau dia diazab, kita hantar pahala begitu. Maknanya kepada ibu kita, kepada ayah kita, anak kita, isteri kita, suami kita, jiran tetangga, abang kita, adik kita, kita boleh hantar pahala kepada si mati tadi. Baik. Lalu dikatakan bahawa dan akan mendapat siksaan ketika mana dikeluarkan daripada kubur. Bila dikeluar daripada kubur, kena azab, kena azab, dan seterusnya itu akan pergi dekat tempat penghentian hari kiamat dengan keras penghisapannya dan mendapat kemurkaan dan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah isyak lah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Thank you.